Okey, kita sambung lagi kita punya sesi kupasan menarik berkaitan dengan keuangan dan juga pelaburan bersama dengan Tuan Aziz Ali. InsyaAllah kali ini masuk ke sesi soalan cepu emas. Okey, soalan ini adalah soalan yang kita kutip daripada Hijrah Circle dan insyaAllah dalam soalan-soalan ini mampu memberi impak dan juga memberi motivation ataupun memberi apa-apa saja manfaat daripada semua pendengar dan juga penonton kita, insyaAllah. Okey, soalan yang pertama Tuan Azali untuk berkaitan dengan bisnes dan keuangan. Sebab kebanyakan orang macam zaman sekarang memang sangat-sangat yang dah jalankan bisnes, diorang akan fikir macam mana nak grow. Okey, yang baru macam tuan kata tadi, contohlah dia baru masih bekerja, so dia nak tambah pendapatan, dia tak tahu macam mana nak mula. Ada orang fikir macam mana, adakah aku terus melabur dulu ke, tak payah buat bisnes dulu ke, kan dia two different thing. So soalan yang ini dia tanya, kalau Tuan Azizi Ali sendiri, katakanlah ditakdirkan Tuan Azizi Ali hilang segala-galanya, di usia sekarang hilang segala-galanya, di tahun 2022 pada bulan 11 pada bulan 11, apa pilihan bisnes yang tuan akan buat? Oh, events, speaking, writing, what I'm doing sekarang. Maksudnya menulis dan beri ceramah, seminar kewangan and all that. Maksudnya pilihan waktu tu adalah kita akan menjual bakat, menjual ilmu, pengalaman ilmu. Macam ilmu ini adalah specific advice, bukan general advice. General advice siapa boleh bagi. Betul. Sebagai contoh, simpan duit siapa boleh cakap. Tapi simpan duit, bagaimana nak simpan duit, di mana, berapa lama. Datang belajar kat saya. Saya boleh ajar. Maksudnya kalau ikut pengalaman Tuan Aziz, kalau orang tu, contohlah kalau saya nak mulakan sesuatu, saya mulakan dengan apa yang saya ada. Betul. Kebanyakan kita Mahis, Halim pun, you ada expertise dah. Expertise, passion. Passion ni often time, tak semua, tapi I think easily 75% kita boleh gunakan passion, ilmu kita, kepakaran kita itu untuk menjana wang. Kepakaran saya very obvious tentang kewangan pelaburan. Tetapi for example, suri rumah pun mungkin dia tera masak. Boleh buat kelas jual masak. Maksudnya menjual bakat dia lah. Menjual ilmu dia. Itu straightforward. And this one zero cost ya. Bermula daripada zero. Buat speaking apa-apa semua. Because event speaking ni, buat seminar, orang bayar duit dulu. Seminar 1 month kemudian kan, one month kemudian. Buat collection duit tu. In fact, I will start with that immediately. If insyaAllah, hopefully it will never happen. Tetapi kalau berlaku saya hilang semua kewangan apa, that's exactly apa yang akan start. I will go big. Dalam masa, insyaAllah dalam masa beberapa tahun, I will have everything back. Everything back. InsyaAllah. Maksudnya bukan melabur dulu lah. Kombinasi keduanya. Nak melabur perlu ada wang. Ada wang kan. So sebab you cakap hilang everything kan. Hilang semua. Hilang everything tu, hilang semua sumber wang simpanan. So jadi you have to get the money first. Most people kata kerja dia lah. Untuk usahawan, buat bisnes tu dapatkan duit, melabur. So kombinasi betul. Wang daripada bisnes dan pelaburan. Initially wang daripada pelaburan tu akan sedikit income dia. Sebab pelaburan ni kena besar. Bau pulangan yang menarik. Pulangan yang menarik. Sebagai contoh, kalau kita melabur RM10,000, kata dapat 10% pulangan, RM10,000, 10% bau RM1,000. Tak banyak kan. Tapi kalau RM1 juta, dah RM100,000. It gets interesting. Dan bila jadi 10 juta, so initially apabila pelaburan tu very big enough, then you don't have to work anymore lah. Kalau tak nak. Maksudnya kalau pelaburan ni dia kena ada satu sumber income yang strong tu, dia akan bertambah strong. Betul? Pelaburan ni kita kena make it big. That's why salah satu langkah yang kritikal untuk apabila kita melabur ni, I always say invest big tu big money lah. You tak boleh melabur sikit-sikit ni, dia kena banyak lah. Betul Halim, betul. Ini peribahasa Melayu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tak applicable dalam apa ni. Tak applicable.
dalam pelaburan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Itu macam betul ya. So kena buat pelabur wang besar. Of course saya nak kena elaborate sikit. Kebanyakan orang dia tak adalah RM1 juta nak melabur. Tak apa, boleh. Kita masuk wang besar tu, invest katalah RM300-500 setiap bulan secara konsisten. Macam Halim kata ada akaun dengan public gold. RM300, RM500. Tapi secara konsisten. Betul. RM500 tu 10 bulan akan jadi RM5,000. RM5,000. Itu duit saya, tak kira kenaikan nilai emas tersebut ya. So in the end dia akan jadi big juga. Tapi itu the point saya nak kongsi ini, apabila tuan-puan adik-adik melabur, you must invest big. Jangan letak RM1,000, RM2,000 sekali, lepas tu harap nak jadi kaya. It's not going to happen. Itu yang betul. Okay. Dan Tuan Azizi, ada soalan daripada Hijrah Circle. Dia beritahu, dalam fasa usia saya ni, dalam 30 ni, adakah penting melabur emas ni? Sebab diorang tak nampak lagi pelaburan emas ni ke mana yang perlu berapa banyak spend dalam emas ni. Perlu ke melabur emas? Penting tak? Yes, penting, critical. Bukan saja umur 30, umur 30, 40, 50, 60 pun melabur. Saya sendiri pun umur 60 masih melabur dalam emas secara konsisten. Setiap bulan secara konsisten tu bang. Konsisten tu amat kritikal, action yang kita dah cakap, apa yang buat kita kaya atau tak kaya tu, of course dengan izin Allah lah kan. Tapi kita sebagai manusia, usaha kita tu action 80%. Dan perlu dilakukan secara konsisten. Jika saya rezeki Allah berikan agak murah, sebab saya melabur secara konsisten sejak umur 25-26. Bukan sebab saya terror sangat ini. Daripada muda lah tuan kan. Daripada muda. So of course tambahkan ilmu, because ilmu tu akan membuat kita lebih bijak. So lebih banyak ilmu, lebih bijak, lebih bijak. Kita I have read over 1,000 books tentang kewangan, pelaburan dan sebagainya. So lebih banyak ilmu yang kita dapat tu, our decision making tu akan menjadi lebih baik, lebih bijak. Kita boleh kenal pasti yang mana yang betul, yang mana yang scam. Straight away saya tengok pelaburan dalam masa 1 minit I can tell you it's a scam. Straight away. Terlalu mudah untuk saya. Banyak sangat tunjuk dia. Tapi orang yang tak ada ilmu, dia tak boleh kenal pasti. Walaupun benda tu kita akan terang-terang nampak scam, tapi pada dia orang sebab ilmu dia tak ada ataupun terlalu cetek, so that's why dia terperangkap dalam scam ni kan. Dan tuan, satu lagi ada soalan daripada Hijrah Circle. Dia kata dalam pelaburan emas ni, adakah perlu amount yang sangat-sangat tinggi? Maksudnya kalau dia nak mula lah. Kalau dia nak mula. Boleh ke bermula dengan 100 dulu ke, 200 dulu ke? Sebab diorang kan ekonomis. Yalah, baru nak try. Betul, sure. Boleh tak secara konsisten? Boleh. Sebenarnya Halim dah menjawab soalan Halim sih. Kita kebanyakan sebenarnya orang muda kan, income pun tak tinggi kebanyakan lah kan. So dia boleh kata, dia boleh spare kata RM100, RM200 sebulan. Betul. Itu cukup. RM100-200 ke dalam emas. Tapi buat secara konsisten. Simpanan dalam emas, pelaburan lama ni adalah amat kritikal sekali. Malah saya syorkan semua orang untuk ada 10% daripada net worth mereka dalam pelaburan emas. Saya tak kata simpan semua melabur dalam emas saja. Kita kena melabur yang lain juga, nak beli hartanah, cryptocurrency apa. Tapi sebahagian pada wang tu dalam emas. Malah it will tie nicely untuk dana persaraan ni yang kita kata our own private retirement fund tu. Salah satu alat yang kita gunakan tu untuk dana persaraan tu ialah emas. Sebab emas ni kita kena melabur untuk tempoh yang lama 2 tahun, at least 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Maksudnya dia konsisten daripada macam tu lah, dia letak 200, 100 kan. Jumlah tu lah selama 2 tahun. 2 tahun lebih lama lagi bagus. Saya mula melabur dalam emas fizikal tahun 2008. So ini berapa, 22 tahun, 12 tahun, 38 campur 22 campur 12, 34 tahun. Sorry, salah kira. Sekarang 2022 kan, 2008. Okey, 14 tahun lah. 14 tahun. Lama tu bang. Malah saya masih ada some of the emas fizikal yang saya beli dahulu tu,
masih ada sampai sekarang. Saya jual lah sikit. Jual lah sikit tapi masih ada sampai sekarang. Bukan emas saja. Hartanah saya masih banyak ada. Banyak tuan Azizi. So memang tu lah maksudnya cara dia, kita start dulu sikit. Yang penting konsisten. Konsistensi. Semua Start kunci konsisten bang. Lepas tu as you go along, you akan terror kan? Ya. Income pun bertambah, income akan bertambah. Kita pun lebih pandai, lebih bijak untuk menguruskan kewangan. Yang mula-mula katalah boleh simpan RM100 sebulan. Okay. Lepas tu kemudian kata 2 tahun kemudian kita pun makin pandai, makin bijak. Betul. So easily kita boleh tambah daripada yang 100 jadi 200, RM300 sebulan. Kalau untuk anak muda ni, di mana yang paling sesuai dan selamat? Pelaburan emas tu di mana? The easiest is come and join me lah di Syarikat Public Gold lah. Sebab sekarang kan banyak. Ya betul. Jadi orang kita tak trusted lah, kita nak trusted lah. Kat mana tempat yang kita nak menyimpan ni? Kita ni duit adalah 200 boleh lah letak. Habis je aku jadi kena tipu. Betul. Actually good question. Good question. Of course. Pertamanya saya betul. Ilmu tentang emas tu amat kritikal. Sebab kita boleh cakap saya Mahir Salim macam pelabur dah emas melabur. Pendengar-pendengar kita dengar emas. Tapi kalau dia salah pilih produk salah dia, pilih pening juga. Pening. Bukan saja pening, pening dan boleh menanggung kerugian. Tak pasal-pasal. Ini akan makan masa nak explain sikit boleh? Boleh. Emas. Okey, pertamanya emas ada 3 jenis. Emas fizikal, emas digital, emas kertas. Yang mana pula emas kertas ni? Emas kertas ni paper gold. Itu nak kena panjang sikit nak explain. Saya setakat ni dengan 2 je. Emas betul dengan digital. No, ada emas kertas juga paper gold. Okey. Tapi so pelaburan pertama mesti emas tersebut mestilah emas fizikal. Okay, yang tu the best lah. Itu the best. Tapi tak boleh cerita lagi. Itu baru first part. Second part. Emas fizikal pun now ada 2 part je. Emas pelaburan dan emas perhiasan. Emas pelaburan ni gold bar, gold coin. Yang duit dia buat tu lah. Emas perhiasan ni gelang, rantai dan sebagainya. Itu pun emas fizikal kan, Mas? Ya. Boleh jual juga. Tapi itu bukan emas pelaburan. So kalau kata beli emas, especially the ladies lah, dia beli gelang apa semua rantai. Ni saya nak melabur. No. Itu bukan pelaburan, itu perhiasan. Emas perhiasan. Beza tu bang. Okey, betul. Perhiasan. Beza Itu second part. Yang tu orang boleh rompak. Habis terus. Tak habis. Ada third part. Okey, so jadi pertama emas fizikal, kedua mestilah emas pelaburan, gold bar, dinar semua. Poin ketiga, bila beli emas pelaburan ni, dinar ni, gold bar, gold coin ni, jangan beli di kedai emas. Jangan beli emas di kedai emas. Ini ilmu lah ini. Kedai emas ni dia jual gelang rantai, tapi dia juga menjual emas pelaburan ni. Tapi kalau kita beli di kedai emas ni, emas pelaburan ni, di kedai emas harga dia tinggi. Dia markup. Dia markup tinggi. Next time bila kita nak jual balik emas tersebut, dia akan potong. So kalau nak beli emas pelaburan ni, kena beli daripada syarikat yang berkhusus jual pelaburan emas pelaburan ni. Contoh dia Public Gold lah. To recap rumusan apa semua, dan kalau you pening-pening sangat, kontak saya lah. Join Public Gold bersama Tuan Azizi Ali. Dan you have Azizi Ali as your coach emas. Public Gold. Yang penting Public Gold. Ya. Okay, kalau ikut macam ni, mungkin saya kalau tuan boleh share, adakah di Malaysia Public Gold the best tempat? Kalau ikut pandangan. Public Gold adalah syarikat saudagar emas pelaburan yang paling besar di Malaysia. Paling besar maksudnya memang number one established tahun 2008. Dia syarikat yang terbesar. Pokong very big. Pokong kita dengar. Tetapi mereka berkhusus emas perhiasan. Yang dekat mall. Public Gold, business model dia jual emas pelaburan. Although perhiasan pun jual, tapi the main product ialah emas pelaburan. Gold bar, dinar dan sebagainya. Itu perbezaan pertama. Perbezaan kedua, Public Gold ni emas dia hanya boleh beli online saja. Dia tak ada kedai emas. Dia tak ada kedai. Tak ada kedai. Hanya online saja. Emas. Yelah, maksudnya dia beli macam mana? You beli online, log on online. Buka account, once you buka account, beli online, Public Gold akan postkan emas kepada tu rumah Mahis. Kita buat account ada Public Gold. Ada insurans, tak ada no risiko. Sampai ke rumah ada emas. Ya. JNT tak buka. Ya. Postman tak buka. Itu yang kes JNT. Ya. So very very good. Public Gold sales tahun 2020 sales syarikat public berapa tu? 3 bilion. 3 bilion bukan million. Bilion. 3 bilion.
So memang established sangatlah. Dan malah Public Gold telah membeli bangunan yang dahulunya Menara KPJ Jalan Tun Razak tu. Ada Menara KPJ. Public Gold bought it for 100 juta. So sekarang bangunan tu nama dia Menara Public Gold. Masya-Allah. So memang you don't have to worry about Public Gold. Supaya establish. So maksudnya kalau kira apa diiktiraf tu maksudnya dan diyakini oleh player-player utama Malaysia lah. Betul. Dan Public Gold hanya jual emas fizikal. Ada very critical untuk pelabur beragama Dia Islam. ada digital juga tu? Tak ada, dia tak ada digital. Public Gold tak ada emas digital, tak digital ada emas. Digital ni lain topik lagi. Lain. Digital ni sebenar. Kalau tuan boleh share sikit. Okay, digital ni sebenar yang konsep dia very good. Tetapi peluang untuk disalahgunakan amat tinggi. Amat tinggi. Di luar negara di emas digital yang terbesar ialah gold money. Gold money memang established. Gold money laman goldmoney.com. Kita itu emas digital. Tetapi ada syarikat A, B, C and all that. Bukan saja di Malaysia. I think all over the world pun ada. Tetapi sebab emas digital ni maksud dia semuanya atas angin saja. You beli emas kan sebab syarikat tu yang simpan emas tu, katalah kita beli 100 gram. Dia ada. Dia duduk simpan lah. Bila kita nak boleh bagi. So jadi peluang untuk disalahguna tu sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat kalau tinggi. apa-apa hal berlaku kita tak boleh nak access lah. Saya tak kata semuanya duk kona, duk menipu. Tak. I'm sure they are very very good companies. Tapi what I'm saying is apabila kita melabur dalam emas digital ni, peluang untuk syarikat tersebut menyalahgunakan sangat tinggi. Saya sendiri personally I will not buy. I will not purchase. Better beli yang alang-alang kita nak melabur dalam emas, alang-alang nak melabur, kenapa tak beli produk yang betul straight away, emas physical. So you want to invest in gold, buy the actual gold kan. Emas physical sebab kita dapat kat kita. Dapat kita. Kalau yang digital ni dia pegang. Dia pegang. Tak nampak, kita pun tak nampak. That's why nama digital. Tapi digital. Ada. In teori ada lah. Dia ada 1 kilogram, 100 kilogram, risau aku 1000 kilogram. Macam mana? Tapi adakah audit syarikat tersebut kan? Dia claim kami ada 100 kilogram emas. Tapi where is the proof? Kat mana? Di mana? Itulah. All this risiko ini terlalu banyak question, terlalu banyak risiko. Itu sebabnya saya tak akan melabur. Tak akan melabur mana-mana syarikat digital. Kurang. Dan juga saya nak berkongsi juga, Mahir, this one amat penting adik-adik semua. Yang ni mungkin orang tak nak dengar, tapi you have to know. Dalam dunia pelaburan, kita tak pinjam duit untuk melabur. Kita tak pinjam duit. Okey, saya ulang statement saya. Dan apabila kita melabur, kita tak pinjam duit untuk melabur. Kecuali ada exception dia, kecuali hartanah. Hartanah boleh pinjam duit. Malah kita pinjam duit yang banyak lah. Masuk ratus ribu, masuk jutaan ringgit. Tapi lain-lain pelaburan, emas, saham, unit amanah, cryptocurrency, apa A, B, C apa semua, kita tak pinjam. Tak pinjam duit. Tak pinjam duit. Macam saya seorang pemegang Chartered Financial Consultant, CHFC, juga Islamic Financial Planner, IFP. Dalam buat program ni, tak ada pula instructor tu kata Azizi, hampir pinjam duit untuk melabur dah. Tak ada. Saya cakap tadi, saya dah baca 1000 buah buku, lebih 1000. Not a single book. Tak ada pun sebuah buku di mana penulis dia kata pinjam duit untuk melabur. Not a single book. So jadi kita tak pinjam buat untuk duit untuk melabur. Tetapi now orang tanya, tapi kenapa syarikat A, syarikat B duk bagi kami pinjam duit untuk melabur dalam apa-apa semua? Jawapannya very simple. Sebab apabila kita pinjam duit tu, jadi kita terikat sikit lah. Kita terikat, dan not to mention sales syarikat tersebut akan meningkat lah. Sebab contoh, katalah kita modal kita RM100,000. Nak beli emas lah, kata nak beli emas. Kata syarikat Mahir, you jual emas. Modal saya 100, saya boleh beli hanya RM100,000 lah emas. Tapi kalau Mahir bagi saya pinjam duit loan, katalah 50% lagi kan, so modal yang 100% lah, senang sikit. So modal saya yang RM100,000 tu sekarang jadi 100 campur duit hutang saya RM100,000 jadi RM200,000. So now you can sell to me instead of 100,000, 200. So your sales go up, your profit go up, commission agent pun naik. Itu sebabnya.
Tapi konsep apakah silap, apakah haram untuk pinjam duit? Jawapannya tidak. Tak silap, maksud saya bukan tidak illegal, tidak haram, tapi konsep yang songsang. Songsang dalam ni Songsang ada songsang. Okey, so kita ada beberapa soalan yang kita masih boleh bertanya kepada Tuan Azizi Ali. Yang ni berkaitan dengan soalan remaja lah. Remaja selalu kerap sangat bertanya ni. Yang ni saya jumpa soalan ni dia tanya macam ni. Ramai ura-ura menyatakan tahun 2023 tidak sesuai untuk membeli aset. Tidak sesuai membeli aset rumah, tak sesuai beli apa kereta ke apa semua sebab dia kata yalah dah gelap. Ekonomi pula Ekonomi tak apa cantik. dah jatuh. Adakah Sesuai. apa pandangan Tuan Azizi Ali berkaitan dengan Ini nasihat ni kurang tepat. Sebenarnya in the general sense, sebab keadaan ekonomi itu muram, kita jangan melabur tu nampak macam a good move lah. Sebab kita nak conserve cash tu kan. Betul. Tapi situasi ini tidak semestinya applicable untuk semua orang. ya. Ekonomi lembab tapi ramai orang multi jutawan. Betul. Jutawan ataupun income dia steady, dia pun semua income dia steady, dana reserve dia okey, insurance semua all okey. Orang mereka ini masih tetap boleh melabur. Ya. Malah if anything, kalau betul-betul jadi muram seperti mana yang dijangkakan, mereka boleh memberi aset-aset ini dengan harga yang amat Lagi menarik besar. sekali. Maybe bukan termurah tapi very good time. Good time. So, tidak semestinya kata kita jangan melabur. Saya sebagai contoh, saya dalam pelaburan emas saya akan terus-menerus melabur. Ekonomi baik, ekonomi tak baik, melabur tetap dalam emas. Tetap menabur. Konsisten tu bang. Konsisten. Konsisten Tapi tu pelaburan ni yang diorang tanya ni macam aset, beli aset. Aset lah. Aset is pelaburan lah. Aset is pelaburan. Oh, tapi mungkin aset maksud dia ni mungkin aset-aset macam kereta gitu kot. Aset yang Okay. bukan aset, bukan pelaburan ni lah. Benda-benda macam tu lah, kereta lah. Kereta lah, normally kereta. Yang Okay. kena Okay. yang dia Sesuai kena tak? spend lah. Sesuai tak? Okay. Pertamanya macam saya cakap, bergantung pada situasi individu tersebut. Income dia steady, dia pun memang kata nak jadi, memang kereta sekarang pun dah kata 7-8 tahun dan asyik rosak aja kan. 10 tahun. Betul. Mungkin go ahead and buy. Go ahead and buy kalau ada apa kita perlukan kereta tersebut kan. Tapi kalau ada 5-6 kereta dah sekarang, lepas tu mungkin nak beli Tambah kereta, lagi, tu tambah mungkin lagi. fikir apa ni, fikir panjang. Sebab kadang-kadang orang confuse pelaburan yang mana mendatangkan keuntungan dan juga pelaburan yang dileburkan duit dia. Kan dua benda tu kan remaja kan confuse. Even ada orang kata saya beli kereta nanti saya boleh tambah income. Income ikut mana wallahu alam. Ada orang kata kalau saya beli, contohlah kalau saya beli selabukan dekat bisnes, ni pun pelaburan tapi boleh jadi bisnes tu lingkup. Betul. Tahun 2023. So betul. yang itulah mungkinnya persoalan orang. dia. Sebab tapi kalau daripada Tuan Azizi, kalau nak melabur ke arah emas dan juga hartanah ni, dia tak kira tahun lah. Tak kira tahun. Kalau Boleh yang je. melabur yang jenis bisnes ataupun aset peribadi ni bergantung kepada Mahir, sebenarnya kereta perabot tu dia bukan aset. bukan aset. Tak salah faham. Itu barang barang. Keinginan. Bukan keperluan lah. Bukan, ya. Aset, sebab itu okey. Mungkin langkah pertamanya kita ganti istilah aset untuk perabot kereta tu, jangan panggil dia aset. Jangan gunakan aset. Sebenarnya tu dia dia bukan aset, itu perabot, itu kereta. Mungkin kita perlu kereta untuk kan pergi kerja dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan beli kereta tu yang silap. Beli kereta yang kita idaman, yang tu yang silap. Yang tu yang silap. Sebabnya begini lah. Kena relax tu. Beli yang murah sikit. Itu Halim, you are right. Kan? Beli kereta by itself generally tak silap. Kita perlu Betul. kereta nak pergi kerja. Tapi masalah kita beli kereta yang terlalu mahal. Betul. Untuk diri kita tu. Saya Betul, faham. betul. Saya pun dulu one time muda Itu yang jugalah. maksud tu je bang. Darah Itu yang maksudnya. darah muda. Kereta idaman tu. Duit BMW ke, apa 3 Series ke, apa Mercedes ke. Itu. MK7. Betul. GTR. GTR betul. Mustang. Faham? Yang tu. Faham? So belilah kereta yang murah.
Don't worry about cars. I can tell you, don't worry about cars. I can guarantee you, Sentiasa ada. ada Halim, I can guarantee you, model tahun depan, model kereta tahun depan tu akan lebih baik dan lebih canggih pada model tahun ini. Ya. Mesti akan ada setiap tahun. So don't worry about cars. Your time sampai masa kita terlalu banyak. Your time will come. The Mercedes, the BM, whatever tu, you will be able to drive it. Tunggulah Sat. It's okay. Tunggulah Sat. It's okay. Sebab saya okay, contoh saya sendiri, saya beli BM 3 Series many years ago. Umur saya dah 30 lebih tau. Walaupun sebenarnya masa umur saya 20-an saya dah boleh beli. Mampu dah nak beli, boleh bayar. Tapi saya beli BM tu umur saya 30 begitu ya. Saya beli Mercedes. Adakah itu kereta impian Tuan? Bukan. Bukan. lagi? Saya tak ada. Saya pelik sikit Alim. Saya tak ada kereta impian. Tak ada. I don't have a dream car. I'm not saying I don't. Saya fly the last pesawat saya fly Airbus 380. Jadi yang tu pun dah tak fikir kereta. Airbus 380 harga dia 400 million US, about 1 billion. 1 billion Dia dah rasa dah Dia dah bawa kereta 1 billion. Ya. Dia dah bawa. Average speed A380, average bukan apa ni, 800 km sejam. So bawa kereta 200 Macam km tak ada apa lah. Macam naik basikal lah. Anyway, okay. Point cerita saya anyway, kereta ni kan. Okay. Beli kereta, go ahead. Tapi beli kereta yang kita mampu. Mampu maksud saya di mana kita boleh settle loan tu tempoh maksima 3 tahun. 3 tahun. Betul. Kalau tak boleh settle loan tu dalam masa 3 tahun, sebenarnya kita tak mampu nak beli kereta tu. Jawapannya beli kereta yang lebih murah dulu sikit. So okay. Orang berkata-kata dekat tahun 2023 ni, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Persoalan saya kat situ kan, saya tak sure lah dia dapat statement tu daripada mana, tapi saya dengar ada beberapa word ni lah selalu orang sebut. Macam mana orang yang dikategorikan orang yang mungkin belum ada duit ataupun dia baru nak survive, dia baru tersedar ke keadaan tu ke macam mana kan. So macam mana dia nak recap keadaan tu? Sebab dia kata okay, tahun depan ni kan orang semua struggle. Maksudnya orang bisnes, orang besar-besar pun semua struggle. Tapi aku ni dah dikategorikan orang ni. So apa aku kena buat? So apa yang dia kena buat? Dia terus join seminar ke? Dia Sebenarnya statement tu tak betul. Tak betul lah. Diorang ni merepek lah dalam sosial media tu. Masalah dengan subjek kewangan ni, 90% of the statement dikeluarkan oleh orang yang tak kaya. Oh, dia punya pikiran macam tu. Pikiran dia berbeza. Mentality. Mahir Alim, poket yang kosong tidak pernah menahan sesiapa untuk membina kekayaan. Poket yang kosong tidak pernah menahan sesiapa mana-mana individu. Hanya otak yang kosong, hati yang kosong yang menahan mereka. Itu yang paling. Maksudnya otak ni, mindset, ilmu, cara fikir dia. Maksudnya kebanyakan jutawan Malaysia sekarang ni, tak semua tapi kebanyakan yang tidak berasal daripada keluarga yang kaya. Bukanlah papa ke dana kan. So normal middle class family lah. Contoh saya sendiri. Arwah mak saya seorang guru. Tak datang pada keluarga usahawan apa-apa semua, tapi dengan ilmu kewangan, ilmu pelaburan, ilmu bisnes dan usaha, dan diizinkan Allah, betul. Saya bisa membina kekayaan itu. Ya, ibu-ibu, bapa-bapa semua ya. Dengar ini. Orang tua ini berbicara ya. Okey. Cerita yang sama juga you akan dengar cerita daripada mana-mana you tahu orang successful di Malaysia sekarang ni ya. They will tell a very similar stories. They started with a so-called normal middle class family lah. Bukan saja Melayu, Cina pun begitu. Kita kata, Cina, India, boleh kata 80% macam tu lah cerita dia. Kalau personally daripada zaman muda sampai ke sekarang, siapa Tuan Azizi Ali punya macam model lah, yang idola, yang ikon lah. Ikon yang dia punya rujuk. Nak tahu juga tu. Okey, nak tahu juga tu. Saya tak ada. Tak ada ikon. Ya, betul. Tak ada particular ikon. Mentor mentor. Tetapi orang yang mula-mula yang indirectly mencetus saya untuk memulakan usaha untuk membina kekayaan. Indirectly he never did anything. Betul lah. Was Tun Daim.
Tun Tun Daim. Daim. Oh, Tun Daim. Tun Daim. One time the finance minister di Malaysia lah. Dia 30 tahun 40 tahun lepas lah. Sebab itulah orang Melayu yang pertama saya tahu seorang jutawan. He was a millionaire before he became multi-jutawan, before he became finance minister, before dia masuk politik dia memang seorang jutawan. Sebab ini 40 tahun lepas 40 tahun. Cerita 40 tahun lah. Ya, sebab masa tu saya tak pernah terfikir pun kata orang Melayu boleh jadi jutawan. Masa tu 40 tahun lah Mahir Halim, jutawan tokai Cina. Betul lah. Of course sekarang ni tu normal lah. Yeah. Dia tak kira bangsa. Tapi at that time millionaires was all Chinese talkers. Tun Daim was the first at least yang saya kenal lah. Dikenali. Oh Melayu jutawan. Lepas tu Boleh. Melayu boleh jadi jutawan. So that triggered me. That triggered. So tapi bukanlah idola. Yalah, tapi menjadi pencetus lah. Pencetus. Actually saya di antara mereka yang pertama, orang Melayu yang pertama mula bercakap tentang kewangan pelaburan di Malaysia. Orang Melayu pertama, non-Malaysia ada dia speaking about me 20 tahun lepas. 80% of the so-called coach yang hari ni yang lagi terror pada saya, most of them, some of them dah saya tahu sebab dia cerita kat saya, because dia tengok saya. Dia tengok saya, dia baca buku saya, tercetus. Mereka pun, dia kick off. Azizi Ali buat ni, lepas tu dia orang pun malah, because so, dia tengok apa yang saya buat, dia tengok, so tercetus. That kick off, macam burn the fire lah. Hari ini, ini termasuklah Irfan Hairi yang jauh lebih successful apa ni. Ramai I think 70-80% lah. So I am so happy for their success to play a small part lah. Betul. So maksudnya kalau kita tanya mentor Azizi Ali dalam bidang kewangan ni, pelaburan, mentornya just baca sendiri develop ke ataupun saya sebab saya suka membaca. Maksudnya daripada bahan bacaan tu baca lepas tu banyak bertanya apa-apa because masa tu tak ada coach or seminar. Zaman tu kan tak ada istilah mentor, belajar dengan siapa, sifu apa tak ada. So dalam macam ni kita belajar sendiri pun kita boleh jadi satu orang yang somebody tau. Boleh. This sounds crazy Halim. Mahir, sounds crazy. Baca buku boleh jadi kaya. Macam tak masuk akal kan? Macam kalau saya cerita ni, orang cerita kat saya dulu pun cakap apalah baca buku. Tapi of course, tapi the general concept tu betul. Baca buku kewangan, baca buku pelaburan, buku bisnes dan kemudian take action. Macam Mahir cakap take action. Tapi bermula dengan ilmunya dahulu. So dapat baca buku kewangan pelaburan. Kena banyak baca buku. Boleh membina kekayaan. Kena kurang tengok video. Sounds crazy but it's true. Betul. But it's true. Tu yang saya fikir tu macam apa, Tuan Azizi Ali kan, dia baca buku terus tindakan. Memang jadi successful person kan. Itu memang dia punya key lah. Consistent somebody. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Last question. Berkaitan dengan seandainya Tuan Azizi Ali, seandainya macam sedih bang. Seandainya Tuan Azizi Ali dilantik sebagai Menteri Kewangan Malaysia. Jadi masya-Allah. Dan nak dekat ni. Tahun 2023 lah. Dan nak lepas mengundi ni lah. Mengundi ni. Apa yang first benda yang buat untuk memulihkan ekonomi negara ni? Okay. Pertamanya pertama banyak benda yang perlu lakukan. Banyak. First thing I will throw the people scammers into jail. Throw them into jail. Itu boleh menjadi masalah dalam negara. Masalah banyak sangat. Terlalu banyak. Dan scammers ni selagi mana dia tak dalam jail, dia akan terus menerus menipu apa-apa semua. Aktiviti dia lah. Kita semua ketawa, kita semua. All these are funny until benda tu berlaku kat kita. Betul. Kalau jadi kat ibu bapa kita, adik kita, kakak kita, masa tu lah baru kita marah. Betul. Marah. Dan scammers ni, dia orang dah menipu, membohong, dah sudah menjadi darah daging mereka. They cannot help it. Itu je dia nak fikir macam mana nak corner, macam mana nak dapat duit Hafiz, Mahir, duit Halim, duit saya, duit kita.
Haram. Dalam kepala dia itu saja. Walaupun jumpa depan-depan, selfie, ambil gambar, tak ada masalah. Dia bukan underground lah. Dia jumpa. Terang-terangan pun apa? Terang-terang bukan saja terang-terang macam advertisement lagi lah. So apabila saya jadi finance minister, one the first step throw them into jail. Dan banyak lagi kena usahakan apa. Betul lah. Tapi dari sudut nak bangunkan tu, what the first step? Sebab kita tak tahu. Sekarang kalau orang cakap lah, Malaysia masih banyak lagi korupsi masuk dari segi penipuan apa semua. One of benda yang sangat besar lah untuk dipulihkan. Tapi dari sudut macam next generation, maksudnya generasi baru. Open tender. That means terbuka. Siapa yang menang tender apa-apa semua kan. Make it open. Orang yang whoever kita pilih dalam betul perlulah orang yang, maksudnya positionkan projek-projek yang besar ni kepada orang yang betul. Bukan, it must be open. Siapa bidding, siapa menang, apa-apa semua kan open. Open. That will be good. Banyak langkah-langkah yang kita perlu lakukan. Tetapi satu, open tender. That means semua orang straightforward, siapa yang menang. Lepas tu syarikat macam mana you nak check kan, syarikat ABC sedang Berhad, siapa director dia, apa-apa semua tu. All open. This will bukan ini saja langkah yang perlu lakukan, tapi this is a step in the right direction. Orang yang kita pilih tu kena, kalau dah ada kes mahkamah sekarang jangan pilih ada orang lagi. Dah nampak sangat kan. Yalah, betul lah. So itu adalah soalan yang kita rasa cukup bermanfaat lah untuk sesi sharing. Sangat bermanfaat. So sebagai penutup, Lim, kalau ada apa-apa last question? Yang saya belajar dengan Tuan apa yang kita dapat ni, kita dapat apa yang sangat terkesan dalam hati saya lah. Kita ni kalau dah hidup kaya pun ikut kemampuan. Tuan Aziz cakap. Ikut kemampuan tu maksudnya dari segi kita punya harta lah. Kita jangan melebihi kita punya harta. So banyakkan melabur, menyimpan. Itu saya belajar. So jangan buat penonton-penonton podcast daripada usia kita, jangan malu untuk menyimpan. So kita kena belajar. Yang penting ilmu. Cari ilmu dan tindakan. Itu yang paling penting. Cari mentor yang betul, cari ilmu, and dia bertindak. Sebab sekarang ni dah terlalu banyak mentor, tapi kita ada yang betul-betul successful. Bukan yang kelakarnya terlalu banyak mentor tapi siapa tak sempat nak bertindak. Tanya. Zaman sekarang, Tuan Azizi, sekarang terlalu banyak dia orang belajar. Tak sempat simpan benda tu. Dia orang tak macam mana nak tindakan. Sebab yang ni simpan tip ayah nak minta tips kan. Tapi tak buat. Tak buat. Dia orang tak buat. Actually of course tambah ilmu tu tak habis-habis lah. Tapi if you take action ilmu-ilmu yang saya belajar tu pun, it will be good enough lah. Macam yang pernah yang Tuan Aziz tengok successful, yang pernah berguru ataupun pernah jadikan Tuan Aziz Ali sebagai mentor. Yang Tuan Aziz nampak diorang ni memang sentiasa minta advice ke ataupun Tuan Aziz bagi tahu and then tindakan terus. I think kebanyakan mereka yang tidak successful. Tindakan mereka sendiri. So actually mereka berjaya bukan kerana Aziz Ali, mereka berjaya kerana usaha mereka. Yalah, dia terus betul. Yes, usaha mereka. Saya my part tu mungkin macam mencetuskan, give them some ideas and all that. Tapi kejayaan mereka, Irfan Hari berjaya kerana Irfan Hari. Dan semua dengan izin Allah lah kan. Betul lah, bukan kerana dia so-called belajar dengan saya, tak. Kerana Irfan Hari. Banyak lagi ramai. Zaid Muhammad. I can't recall. Banyak sangat. Betul. So maksudnya kita nampaklah kat situ bahawa tindakan ni sangat important, dan tindakan inilah yang menyebabkan kita berada di sukses ataupun masih di takuk yang lama lah. Okay. So terima kasih kepada Tuan Aziz Ali, terima kasih kepada semua pendengar, dan insyaAllah perkongsian ini, kalau masih ada banyak soalan yang kita bicarakan, insyaAllah kita akan minta Tuan Aziz Ali bersama lagi dengan kita dalam podcast, kerana banyak lagi tadi topik emas digital tak sembang, Bitcoin tak cerita, sebab yang tu satu sesi yang lagi tak habis tu. Segmen yang lain tu, segmen yang lain tu. Yang tu silap-silap kena panggil student terus belajar ke pula closing ke macam mana tu. Sebab yang tu melibatkan emas apa tadi, public gold cerita lain lagi. Betul, public gold cerita lain. Tu masuk hartanah lagi. Betul. Sebenarnya nak labu yang mana kita lebih. Banyak sangat ilmu tu ilmu. So insyaAllah kita akan bersua lagi bersama saya Mahiz.co dan Tuan Halim dalam podcast InsyaAllah.